Baik, terima kasih saudara kerana terus bersama TV1 pada malam ini. Dan bila saya Google mengenai tajuk AES, itu akronimnya atau nama penuhnya dalam bahasa Melayu adalah Sistem Penguatkuasaan Automatik, antara yang terbanyak sekali. Dan kalau kita lihat antara tajuk-tajuk yang diberikan mengenai AES ni memang cukup dahsyat sebenarnya. Dan kalau saya petik daripada antara akhbar-akhbar tempatan, kalau saya pilih Sinar Harian, antara tajuk yang pernah diberikan adalah tiada kamera AES di Jalan Belantik, AES penyelamat bukan perangkap, JPJ akan peluas AES. Malah kalau kita kongsikan, sebenarnya hari ini akhbar Sinar Harian juga telah memberikan fokus 2 muka surat mengenai sistem penguatkuasaan automatik. Dan ini dia antara paparan yang kami kongsikan kepada anda yang menjadi paparan dalam akhbar Sinar Harian. Malah adalah salah satu tajuk dalam akhbar Sinar Harian juga pernah menyatakan mengenai AES bukan jembalang menakutkan. Kerana ada benarnya di sini, kerana masyarakat ataupun rakyat sebenarnya takut pada peringkat awal bila mana AES ini diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Dan sejak diperkenalkan, dikuatkuasakan pada 23 September, maka banyaklah yang memberikan komen-komen, baik dari segi yang negatif, positif, ada juga yang di atas pagar. Jadi pada malam ini saudara, Dialog membawakan tajuk keberkesanan AES. Jadi bersama saya pada malam ini ialah yang berbahagia Datuk Haji Solah Mat Hassan, Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan. Terima kasih Datuk kerana bersama Dialog dan selamat datang. Ini saya kira dah 2 tahun sebenarnya Datuk tak tampil ke studio Dialog. Lepas kali pertama Januari 2010, ya, kita bicarakan mengenai pindaan akta JPJ Pengangkutan Jalan 1987. Ya, baik. Jadi Datuk masih ingat. Dan juga pada malam ini bukan saya seorang je Datuk untuk mengajukan soalan, dan juga bukan mereka yang berada di studio, tapi saya juga telah mengundang editor pengurusan Sinar Harian Online, Dr. Haji Manimanan. Sekali lagi, doktor pun tampil pada malam ini. Saya akan bagi peluang 10 ke 15 minit atau 20 minit kepada doktor untuk mengajukan soalan kepada Datuk Solah sebentar nanti. Apapun Datuk, sebelum kita mulakan bicara kita, dialog kita pada malam ni, kita kongsikan terlebih dahulu mengenai apa kata orang ramai mengenai AES. Tujuan dia ialah untuk mengurangkan kemalangan macam itu for the overall kita punya sistem lah. Tapi kebanyakan macam tempat yang dia letak mungkin tak begitu sesuai lah. Sebab dia boleh membendung kita daripada melebihan laju, dan daripada kita dah dapat mengawal laju, so kemalangan tu, risiko kemalangan tu menjadi kurang lah. Dapat tengok setiap kali bila jumpa kamera AES, kadang-kadang ada yang kurangkan kelajuan lah. Tapi sampai tu datang nampak tiba-tiba ada yang sebelahan kereta kan, kereta belakang pun dia macam nak berlanggar aja. Wah, itu 3-4 pagi tak lah. Contoh saya baru ni, saya kena yang kat highway ni pukul 5.30. 5.30 pagi. Memang tak ada kereta tu kan. Tak ada kereta. Saya lari 100 je kawasan tu, kawasan 90. AES ni okey lah. Dia mendidik pemandu supaya lebih berhati-hati kan. Tak langgar undang-undang kan. Tak langgar lampu isyarat. Dapat minta pendapat orang ramai dulu lah macam mana sistem ni kan. Ataupun saman tu boleh ada diskaun ke macam mana. Macam itulah. AES ni memang bagus lah. Tapi sekarang yang yang rakyat lah yang suar-suarkan atas sebab dia privatisation kan. Jadi kalau privatize bermakna sudah jadi satu perniagaan business entity yang bisnes biasa profit motivated. Jadi boleh jadi kemungkinan ada tidak keadilan bila dalam pelaksanaan AES. Ya, itu antara pendapat orang ramai berhubung dengan AES yang telah pun dikuatkuasakan pada 23 September yang lalu. Betul Datuk? Jadi sehingga setakat ini Datuk, bagaimana agaknya perkembangan AES yang telah pun diperkenalkan? Kita telah pun memasang sejak 23 September sebanyak 14 kawasan dengan kamera. Di Perak kita pasang 7, di Selangor 2, dan bakinya di wilayah Persekutuan dan di Kuala Lumpur dan juga di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan perkembangan ataupun feedback, maklum balas yang diterima? Feedbacknya pada peringkat permulaannya saya dapati memang banyak suara-suara yang dilontarkan kepada pihak kerajaan khususnya JPJ, tetapi pada akhirnya nampaknya mereka
telah mula memahami apa itu AES dan faedah-faedah yang mereka akan dapati apabila AES dilaksanakan. Okey. Jadi bila kita berbicara mengenai AES adalah kesinambungan daripada Pelan Keselamatan Jalan Raya 2006 hingga Betul. 2010 Datuk. Yang Betul. apa yang pasti adalah untuk mengurangkan kemalangan jalan raya, apatah lagi yang banyak mengorbankan nyawa. Jadi dalam tempoh ini juga Datuk, ya, publicity yang diberikan oleh pihak media elektronik, baik media cetak dan pelbagai medium lagi telah pun memberikan satu impak yang besar kepada pengenalan AES ini. Jadi sehingga setakat ini juga Datuk, bagaimana agaknya sebenarnya yang Datuk katakan pemahaman masyarakat mula menunjukkan bibit-bibit kefahaman tentang AES. Jadi hanya segelintir, bagaimana untuk kefahaman kepada segolongan besar yang masih belum faham tentang AES ini? Saya kiranya kita kena ambil sampel. Kalau sampel ni pada saya golongan minoriti saja yang masih lagi menyoal ataupun cuba mengatakan ini sebagai satu isu besar yang perlu diperdebatkan dan diperpanjangkan. Tetapi pada silent majoriti mereka telah pun mula memahami. Tapi ada satu golongan lagi yang kita kata, kalau saya bagi istilah ialah mereka ni kita cakap apa pun dia tutup telinga. Jenis yang saya panggil buta hati. Buta hati. Tak dapat tengok mana yang baik, mana yang tak baik. Jadi bagi Datuk, adakah AES ini juga isu besar? Tidak, pada saya langsung tidak isu besar. Benda perkara biasa, iaitu daripada kita cara manual kepada automatik. Benda ni enforcement kepada speeding ni telah berlaku sejak zaman-zaman. Okey. Cuma lagi kita sekarang menukar daripada cara manual kepada automatik. Macam kita menukar daripada dulu kereta manual, sekarang jadi automatik. Mula-mula tak naklah kereta automatik, sekarang nak pula kereta automatik, so buat lesen khas kepada kereta kada automatik. Macam itulah juga kita ni. Kita suka bila nak baru, ini sebagai ancaman kita, apa nak jadi, susahlah break tak makan kereta automatik. Begitu juga dengan AES automatik ni, enforcement automatik. Jadi macam kita tengok tadi, malam-malam pun kena, malam-malam. Jadi awak ni bawa kereta, masa enforcement tak ada, awak bawa laju. Jadi awak tak ingatkan awak. Awak ingatkan enforcement. Patut awak ingatkan awak, bukan ingatkan enforcement. Enforcement dia selamat di tepi jalan. Betul tak? Yeah. Awak kena ingat awak driving ni, anak bini belakang ni. Tunang, girlfriend, pakwa, makwa. Awak ingatkan enforcement. Enforcement ada, baru awak bawa slow. Tak betul. Awak bawa menyelamatkan diri awak dan orang lain. Jadi tak payah nak sibuk-sibuk benda ni. Orang nak buat macam dulu sibuk. Bila orang pakai topi keledar. Tak bolehlah apa ni. Topi keledar bukan boleh menyawak. Kalau sudah jatuh, kalau sudah langgar orang langgar, pecah juga kepala. Sekarang dia pakai juga. Tak, bukan pasal enforcement saja, pasal dia selamatkan kepala otak dia tu. Betul tak? Okey Datuk. Kalau dulu orang mengatakan mengenai JPJ ataupun bahagian penguasa agensi penguasa lain tidak membuat penguatkuasaan. Ya, itu orang dulu kata. Tapi sekarang bila dah ada penguatkuasaan pun mereka bising. Jadi dalam hal ini juga Datuk, bagaimana agaknya untuk JPJ ya terus memberikan pemahaman kepada rakyat tentang sistem AES ini? Kita macam ni, kita telah membuat apa yang kita panggil public engagement dengan pihak-pihak badan-badan pertubuhan bukan kerajaan. Dan kita dapati kalau kita turun tiap negeri dan bahkan pengarah-pengarah saya tiap negeri telah mengadakan taklimat kepada pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, kepada masyarakat, ketua-ketua masyarakat. Pada peringkat awal apabila kita bagi taklimat, dia rasa ya ke tidak. Tetapi pada akhirnya dia apabila memahami mereka ini tak ada apa pun. Sebab tak ada apanya satu aja. Yang duk risau kalau kita langgar. Kalau kita melanggar peraturan, kalau kita tak langgar peraturan, tak ada apa pun. Macam kita rasa kita risau. Kerajaan buat peraturan, tak boleh isap rokok di mana-mana di bangunan kerajaan. Yang orang tak isap rokok, dia risau tak? Macam orang tak langgar peraturan, dia risau? Dia tak risau pun, majoriti tak isap peraturan. Macam saya isap rokok, saya rasa risaulah sikit. Tak boleh rokok, pergi sana tak isap rokok. Kan? Macam Cik Suhaimi, tak isap rokok, ada risau? Saya tak isap. Tak risau. Nak buat peraturan apa pun. Macam kita kata isap bawa dadah, bawa gantung sampai mati di jail begitu begini. Orang tak isap dadah,
tak jadi carrier pada dadah, dia risau. Peduli dia kan. Itulah yang peduli ni, yang suka bawa laju, yang suka langgar traffic light. Ini yang dia pedulikan. Yang jenis ni orang kata dia cakap apa pun dia tak dengar, kita tak boleh buat apalah. Hadapilah apa ni akibatnya. Kan sebab saya bukan nak jaga orang yang melanggar peraturan. Saya nak jaga orang yang tak melanggar peraturan. Yang langgar peraturan, kalau dia langgar, dia terima akibatnya. Seperti peraturan-peraturan. Seperti kita duduk asrama sekolah dulu. Cikgu pengawas ada jaga, cikgu asrama ada jaga. Nak jaga siapa? Nak jaga keselamatan anak murid jagaan dia. Tetapi kalau awak keluar malam, kalau awak main api tengah malam, lampu tak padam, mengganggu ke orang lain, ia kenalah. Jadi undang-undang tu dibuat hanya untuk dilanggar sebenarnya. Itu ada yang menyatakannya, Datuk. Okey, Datuk, saya juga buka peluang pada penonton kita di TV1 pada malam ini untuk menghubungi dan boleh terus mengajukan soalan berhubung AES ni kepada Datuk Solah. Jadi boleh hubungi saya di talian 0322829062, 0322829062 maupun menerusi laman sesawang Facebook Dialog yang telah pun bertubi-tubi sebenarnya soalan-soalan komen-komen berhubung AES ini, Datuk. Namun sebelum saya ambil soalan-soalan daripada Facebook dan juga soalan daripada penonton di rumah, saya nak beri peluang ya kepada sahabat saya Doktor untuk mengajukan soalan. Mungkin saya boleh beri tempoh 10 atau 15 minit ya untuk Doktor mengajukan soalan terus kepada Dr. Solah, dan saya sebagai pemerhati untuk seketika ni, dan saya akan mencelah pada bila-bila masa saja. Silakan. Tugas berat ya. Silakan. Terima kasih Datuk. Dah dekat 2 bulan Datuk AES ini dilaksanakan. Pada pandangan kami, secara bila kita temu bual dengan orang ramai, kami dapati bahawa benda ini dilaksanakan secara tergopoh. Tanpa, memang Datuk kata ada buat kajian 8 tahun semalam Datuk kata. Tapi pokoknya ialah the education kepada orang ramai sebelum dipelaksanaan. Sebab itu saya rasa ramai terkejut. Pada saya, kita telah pun mengadakan kempen ini di bawah JKJA dan pihak JPJ juga telah melaungkan bahawa perkara ini akan diperkenalkan. Bahkan kalau kita boleh ingat balik, dalam parlimen pun telah mula ditanya mulai dari tahun 2007 lagi. Soalan-soalan telah pun dikemukakan dan soalan-soalan itu daripada soalan dan jawapan itu telah dipaparkan di media massa. Di perkara ini sebenarnya telah diketahui. Cuma lagi mereka ingat bahawa ini mungkin jadi ataupun tak jadi. Jadi sekarang kita buat bagi jadi. 23 September kita bagi jadi, ada 14 tempat seperti yang sebut tadi. Kamera ini telah mula beroperasi. Namun saya juga mengakui bahawa ada sedikit kelemahan di pihak JPJ, pihak Kementerian Pengangkutan, bahawa tidak diwarakan secara begitu meluas kepada orang ramai. Sampai orang menganggap bahawa ini bukan satu langkah popular untuk mengurangkan kemalangan. Pada saya, popular tak popular, apa-apa yang berkaitan dengan menguatkuasa peraturan itu memang tak popular lah. Tiada siapa yang suka, hanya sebahagian saja mungkin yang seronok dengan nak menguatkuasakan. Kalau boleh nak free, tak ada peraturan langsung. Seperti orang merokok, dia tak sukalah ada peraturan jangan hisap rokok. Jadi peraturan tu sebenarnya dibuat untuk menjaga kepentingan semua, bukan kepentingan individu tertentu ataupun seluruh individu lah. Dia kita seluruh peraturan, semua baik mana peraturan nak jaga kepentingan umum. Jadi mengatakan itu popular tak popular itu soal, pada saya soal kedua. Soal yang pertama, kita nak menyelamatkan nyawa manusia. Kalau doktor boleh tengok dalam surat khabar hari-hari keluar, tapi hari-hari itu kes, orang kata hari-hari, tapi tak ada pernah dijumlahkan. Kalau kita jumlahkan, doktor, saya minta maaf nak sebutlah, kalau kira lebih kurangnya 19 orang mati di jalan raya sehari, kita pukul rata katalah 6,800, kita pukul ratakan lagi 7,000 setahun mati. Kalau 10 tahun 70,000. 70,000 ni doktor, kita boleh muat stadium mana, Cik Suami? 10,000. 70,000. 70,000. Melawati? Melawati. Saya ni sebab saya jarang pergi stadium, saya tengok live daripada rumah.
Itu yang jadi tak boleh estimate ni. Itu kita kata. Dan satu lagi, saya selalu menyebut bahawa hanya yang pernah terlibat dengan kemalangan saja yang merasa. Yang merasa bahawa begitu perit sukanya. Kalau dah mati, tak apalah. Keluarga yang ditinggalkan, anak yang ditinggalkan. Satu lagi, kalau dia permanent injury, bertahun-tahun suami ataupun isteri atau mana-mana family dia duk menjaga. Ini orang merasa. Jadi berat bahu mata memandang, berat lagi bahu memikul. Jadi hari ni orang lain, besok orang lain, lusa orang lain. Satu hari mungkin kita. Ini yang kita nak jaga dan menjadi tanggungjawab kerajaan. Dan kalau di jalan raya menjadi tanggungjawab Kementerian Perkhidmatan dan di bawah GPJ, di bawah saya sebagai Ketua Pengarah untuk menjamin keselamatan jalan raya terjaga, doktor. Dan doktor pun faham bahawa bila berlaku aksiden besar-besar dan masing-masing menudung jari, itu ini bagi JPJ tak betul, PDRM tak betul, SPAT tak betul, ini tak betul. Jadi kita kata kita ada satu cara yang telah pun dibuat di negara-negara maju dan terbukti bahawa kemalangan ini boleh dielakkan. Boleh dielakkan. Dielakkan. Jadi yang berpunca daripada speeding, memandu melebihi laju dan berpunca daripada melanggar lampu isyarat ni, kita boleh buat dengan AES ini. Okay. Sebab doktor, mengikut kajian Myros, 30% kemalangan jalan raya di Malaysia ni berpunca daripada dua sebab ini. Kemalangan raya boleh berpunca dari berbagai sebab lah. Daripada sebab jalan, dari sebab kenderaan kita, daripada sikap kita, daripada banyak sebab. Tetapi bagi yang analisa kita, punca yang banyak sekali, 30% banyak tu. 30% puncanya diakibatkan berpunca daripada melanggar lampu isyarat dan overspeeding. Mandu melebihi had laju. Itu yang kita nak cuba. Kalau begitu keadaannya, jawapannya ialah kita kena jangan orang langgar lampu isyarat, jangan orang overspeeding. Apa cara kita? Kita boleh letak orang. Kalau doktor boleh tengok, kalau orang dim lampu, kita slow. Tapi kalau ada polis, semua orang slow. Ada JPJ, semua orang slow. Kalau ada polis di persimpangan, semua orang patuh kepada lampu. Bila tak ada, dan pada masa itu kita problem lah. So, nak ada sentiasa ada tu, pegawai kerajaan ataupun anggota penguatkuasa tu, tak mungkin kan. Dia jalan ni panjang dan masa ni 24 jam dan ada hujan, ada panas kan. So kita ada limitation di situ. Tapi Datuk, kita kamera ni bukan benda baru ya di Malaysia. Okey, doktor. Saya nampak kehangatan tu dah mula dia. Tapi saya nak redakan sekejap, kita nak berhenti rehat sekejap. Boleh doktor Boleh. Doktor sekejap je. Jadi kembali selepas ini. Kembali bersama saya dalam rancangan dialog dan telah pun bersedia di studio sejak 15 minit yang lalu ialah yang berbahagia Datuk Haji Solah Ahmad Hassan, Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan, dan juga Dr. Mani Maran daripada Akhbar Sinar Harian, dan daripada Facebook yang saya terima. Majoritinya Datuk, 50-50 bersetuju dengan pelaksanaan EAS dan juga tak bersetuju dengan pelaksanaan EAS. Dan saya bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh doktor sebentar tadi ya, bahawa AES ini antara tajuk yang paling popular selain daripada PRU 13 yang entah bila akan dilakukan. Dan pastinya juga ada yang menyatakan di sini ya, memberikan sindiran-sindiran bila mana ahli-ahli politik juga terlibat memperkatakan mengenai AES ini, apatah lagi rakyat yang dikatakan terbeban bila mana AES ini diwujudkan. Datuk, saya pada saya tak nampaklah benda ni boleh dirasakan terbeban. Yang pertama sekali, dia kalau terbeban kita melakukan kesalahan. Yang pertama, dan benda ni kita tukar daripada manual secara automatik, tak ada bezanya. Dia mengesan, kalau manual orang panggil speed camera yang PDRM buat, itu pun dia mengesan kelajuan, dan ini pun mengesan kelajuan. Jadi siapa yang melebihi had laju, dia ambil gambar dan dia keluarkan saman. Arti di sininya yang akan menerima kesan ialah mereka yang melanggar undang-undang.
Dan satu perkara yang berbeza di antara cara dahulu dengan cara sekarang, mulai 23 September, yang mungkin tidak diketahui oleh pengguna jalan raya atau pemandu kenderaan ialah kita tak ada buat speed trap. Ini dulu kita panggil speed trap, perangkap hak laju. Perangkap hak laju. Sebenarnya mulai 23 September kita tak buat perangkap hak laju. Kita tidak perangkap pengguna jalan raya. Kita bagi tahu dekat sini ada kamera. Kita bagi signboard 3 signboard sebelum ada kamera. Jadi makna di situ kalau kita bagi tahu bukan lagi perangkap lah. Kalau kita buat perangkap macam komunis buat perangkap tu dia tak bagi tahu. Itu askar Melayu diraja, ini ada perangkap. Dia tak bagi tahu gitu, dia camouflage pelbagai. Tapi yang ni kita bagi tahu. Sini ada kamera. AES. Jadi bila ada kamera dia bagi tahu, dia tak jadi perangkap lah. Jadi sampai di situ tengok signboard itu ada kamera yang nak tangkap orang lagi laju ataupun orang langgar traffic light warna merah. Jadi kita boleh ambil tindakan. Pilihan ada di kita. Jadi tidak seperti dahulu, cara-cara dulu kita tak bagi tahu. Di sini ada kamera, kita nak ambil orang lagi hak laju, melebihi hak laju. Kita tak bagi tahu dulu. Sekarang selepas rakyat kata ini tidak adil, kami tak tahu. Walau sebenarnya betul sepatutnya kalau bila ada tanda 90 lagilah 90. Tetapi banyak orang ramai suka mencuri di jalan. Kalau tak ada polis, tak ada JPJ, tak ada penguatkuasa ni. Jadi sekarang kita bagi tahu. Bukan tak bagi tahu. Jadi kalau dah bagi tahu ada lubang di hadapan, ada jambatan nak rubuh di hadapan, kalau anda pergi juga cik suami, anda tanggung sendirilah. Jadi adil lah tu. Jadi tak payah nak risau-risau. Jadi orang fikir ni ingat macam cara dulu. Dah cara dulu kalau letak kamera rata-rata tak bagi warning, berat. Beratlah kita nak bayar sama berapa kali kena saman. Tapi tak ada. Kita bagi tahu. Ini kira cowboy. Kira makna kita gentleman. Kita bagi tahu. Jadi kita naknya awak reduce speed lah. Benda ni ada kamera di hadapan awak, jadi awak reduce speed. Kalau tak reduce speed, rasanya salah JPJ ke salah kita. Bila kita jatuh dalam perangkap lubang tadi ataupun jambatan yang nak roboh, kita dah bagi amaran. Kita pergi juga. Salah orang lagi ke salah kita? Kita sendirilah. Pada saya lah. Kenapa kita setuju? Jadi yang jadi heboh ni pasal duk ingat dulu punya cara. Tiba-tiba ada lubang ke hadapan, tak bagi tahu. Macam komunis buat bobby track. Ada kan? Dia buat track macam tu, nyanyalah kita putus kaki, putus kepala, mati. Nyanyalah bekas-bekas askar faham benar ni ataupun askar yang masa kita perang darurat, nyanya kat dia. Ingat-ingat ke pisang kat situ nak pergi makan. Tak, nak pergi makan, nak pergi ambil air, tiba bom meletup. Tak aci macam tu. Tapi dalam peperangan aci. Kalau kita bagi tahu, kita gentleman, kita bagi tahu. Dan kita bukan nak saman. Itu mesej yang paling penting. Kita tak nak saman. Kita nak pengguna jalan raya, pemandu kenderaan kurangkan kelajuan. Kenapa kurangkan? Sebab kelajuan tu boleh mengakibatkan kemalangan jalan raya. Dan kemalangan ni boleh jadi cedera parah, boleh jadi mati, boleh jadi cedera ringan. Okey, Tok, kita ada pemanggil. Dan selepas ni saya pergi kepada Dr. Manimaran. Okey, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia tadi? Assalamualaikum. Halo, saya Haji Jaafar daripada Shah Alam. Tuan Haji Jaafar daripada Shah Alam, ya. Silakan Tuan Haji. Saya nak cakap dengan Tuan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Haji. Saya pun daripada Shah Alam juga Tuan Haji. Tuan Haji ni section berapa? Section 7. Saya Section 8 dekat Surah jiran lah tu, jiran kita. Mungkin jumpa kat Surah tak tahu. Ya, silakan. Abu Qasim. Ya, silakan soalannya Tuan Haji. Ini kali ini memang saya setuju sangat dengan yang apa yang dibuat oleh Tuan Amir yang ini. Okey. Memang bagus dari keselamatan. Tapi satu masalah lagi di Dumbang Kelas ni, memang pelanggar banyak sangat, tapi kurang kematian. Okey. Lagi satu, kalau orang diterima kan, telah dipasang dekat rasa anak. Orang beranak, orang adik, orang adik, dengan anak akan lambat, tidak langgar juga. Tuan Haji, kami kurang jelas di sini sebenarnya Tuan Haji.
Boleh ulang soalan, ringkas dan padat. Tidak, saya ni yang pertama yang kedua. Tuan Haji jauhkan daripada TV Tuan Haji. Berlaku di jalan lebuh raya ni. Sampai macam-macam banyak lebuh raya. Jadi di jalan lebuh raya tu mana kita nak buat tangki? Di jalan lebuh raya tu. Okey. Panjang tu. Macam mana nak buat, nak boleh tak boleh ke batu merah itu batu merah pandang sangat kan. Okey, Datuk jelas. Bang yang tahu kalau sini boleh lah kita buat, tapi itulah saya takut dia masa akan datang ada pula orang yang nak dia tanya benda tu. Okey. Tapi nak ada dijaga tu ada. Alright, baik. Terima kasih Tuan Haji. Okey, Datuk. Kalau saya faham daripada persoalan ini kemukakan oleh Tuan Haji tadi ialah yang pertama Tuan Haji kata okey benda ni bagus, tetapi kalau di Lembah Kelang ni bolehlah mungkin orang tak rosakkan kamera. Bagaimana di kawasan-kawasan yang bukan tak ramai penduduk, tengah-tengah malam tak ada orang sunyi dan mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba merosakkan dan istilahnya vandalismnya. Dan satu lagi kalau saya faham betul tadi bahawa adakah kamera ini akan diletak juga bukan saja di lebuh raya tetapi di tempat-tempat lain lah. Saya rasa begitu pemahaman saya tadi. Kita sebenarnya Tuan Haji kita ada dua jenis kamera. Iaitu kamera tetap yang kita pasang dan satu lagi kita panggil kamera bergerak mudah alih, kamera mobile. Cuma saya nak tekankan di sini kita tidak letak di mana-mana yang kita suka. Maknanya kita tak letak di Batu 8, hari ni Batu 8, besok Batu 20, lusa Batu 30, kilometer 300, kita tak letak macam tu. Kita dah kenal pasti kawasan di mana kita nak letak kamera itu. Kita kenal pasti, bagaimana kita nak pasti, kenapa kita pilih? Kita pilih sebanyak 831 tempat saja. Kenapa jadi 831 tempat saja sedangkan jalan panjang sangat? Kenapa JPJ pilih 831 tempat? Kita pilih ni Tuan Haji tempat-tempat yang kita panggil kawasan yang kerap berlaku kemalangan. Bahasa budak-budak muda sekarang dia panggil black spot. Jadi kita analisa daripada data polis tu Tuan Haji, daripada tahun 2007 sampai 2010 kita banyak aksiden. Di kilometer sekian, di kampung sekian, kita analisa. Daripada data-data itu kita dapati bahawa 831 tempat ini sama ada di seluruh negara ni berlaku aksiden kerana kerap berlaku aksiden. Kerap berlaku aksiden kerana berpunca daripada dua perkara. Kalau di lebuh raya yang itu ialah kerana pengguna jalan raya ataupun pemandu memandu melebihi laju. Satu lagi, kalau di traffic light, kerap orang langgar lampu merah. Jadi, daripada data-data tu kita analisa, itu kita jumpa sebanyak 831. Dan kamera ni tidak akan pergi ke mana-mana, selain daripada di kawasan yang kita kenal pasti ni 831. Kita tak alih ke mana-mana. Walaupun bunyi kamera ni mudah alih. Mudah alih tu sebab kawasan-kawasan tertentu tu tak ada bekalan terik. Ataupun kawasan sunyi, kawasan pendalaman, jauh daripada orang ramai, mungkin kamera itu tak selamat. Jadi kita bawa mobile. Jadi fungsinya masih tetap sama. Okey, jadi silakan Doktor. Betul, macam seperti kata saya tadi, kamera ni bukan benda baru. Kita pun ada tahun 80-an lebuh raya Karak Highway. Kemudian di bandar-bandar ada kamera. Mengapa kita perlu ada dan ini sistem sehingga orang terpaksa bantah? Betul. Pada dulu di Karak Highway kita ada kamera, tetapi doktor kena ingat dulu pun kita ada kamera, kita berbuah filem, kita panggil wet filem, kita pusing masuk, kadang-kadang pusing tak betul pun tekan-tekan gambar, lalas sekali tak keluar gambar. Kemudian di Karak, sejarah Karak ialah apabila dia ada wet filem, dia kena ganti. Jadi kalau tak berganti, gambar tak terambil. Walaupun orang berspeeding ataupun langgar lampu isyarat. Tetapi bila teknologi berkembang, terutama bila masuk bidang IT ni, dia sekarang pun kamera kita pun tak ada filem. Dia pakai digital. So digital ni dia boleh tak payah tukar filem. Dan
begitu dulu kalau di Karak Highway itu bila polis tak kena pergi ambil, kita kena pergi ambil, bawa kepada IPD dan kita proses. Yang AES ni kerana teknologi, dia bila ambil gambar saja dia terus transmit kepada control center. Itu kecanggihan dia lah. Dalam masa klik mata seperti kita hantar email dan sampai dekat mereka lah. Padahal mereka jauh. So inilah teknologi. Jadi itu perbezaan besar di antara dulu dengan sekarang. Oleh kerana ini mungkin timbul perasaan macam doktor kata, kalau dia dah begitu canggih, tiap-tiap hari banyaklah orang kena saman. Sebab dia canggih, dia cepat. Memang betul lah, dia boleh banyak. Kalau kereta 6 kereta pun dia boleh ambil, kereta dengan lori boleh ambil, kereta motosikal kemarin dia kenal. Motosikal dia kenal, bas dia kenal. Jadi dan dia ni pula dia tak kenal peniruan. Dia kenal kesalahan. Dia tak kira Mamat ke Acong ke Dolah buat salah, janji awak langgar traffic light, janji awak overspeeding. Dia ambil. Bila dia ambil, dia hantar cepat. Dia tak payah orang pergi buka filem, buka dia punya tu, tak payah. Dia hantar terus. Tapi Datuk, pokoknya macam tadi kita tengok video, klip video yang orang tunjuk. Dan banyak soalan yang orang komen. Okey, kita letak benda tu automatic. Orang kata sekarang diswastakan. Profit oriented. Sedangkan benda tu is kebajikan. Dia kata benda tu kerajaan boleh buat. Mengapa kita perlu bagi oriented tu kepada satu syarikat? This is a very basic question. Orang ramai tak membantah AIS secara keseluruhan. 50%. Yang 50%, selain 50%, 90% tu bantah kerana dia melihat bahawa ini satu penswastaan. So, kadar perswastaan itu menimbulkan bantahan sebab perkataan perswastaan tu ada connotation. Sampai connotation yang tak begitu baik lah. Tetapi saya nak bagi tahulah, ini salah tanggapan yang paling besar terhadap AES, Cik Suami dan doktor. Salah tanggapan yang paling besar mengenai AES ini. Saya ulang kali kedua lah. Sebab kita tidak swastakan. Kita cuba meminta dua company ni, dua syarikat ini bertindak sebagai service provider, penyedia perkhidmatan dalam mengambil gambar-gambar orang yang melakukan kesalahan, dua kesalahan ini. Dengan itu mereka perlu membangun, mereka perlu mengoperate sistem itu dan perlu menyenggara sistem itu. Dan kita tidak bagi dia fees tertentu mengikut formula yang kita tetapkanlah. Jadi bermakna di sini kita tidak swastakan, kita minta yang lain semuanya kita buat. Dia tolong ambil gambar kepada kita, kerana kita bagi upah dekat dia dengan formula tertentu, dan gambar itu sama ada nak pakai tidak pakai keputusan JPJ. Dan kita kena teliti gambar itu betul tak betul. Kalau dia ambil cantik, boleh dibuktikan dalam mahkamah, kita pakai. Kalau tidak, kita tak pakai. Jadi bermakna di sini kita tak bagi kuasa penguasaan ni kepada dua-dua syarikat ni. Kuasa masih di tangan JPJ, dan kuasa mendakwa pun masih di tangan JPJ. Tuan-tuan yang kerjasama pun bayar kepada JPJ, tak bayar kepada dua syarikat ini. Di manakah perswastaan itu? Kalau kita perswastaan katalah perswastaan sampah, pungut sampah, kita bayar kepada dia. Bukan. Bagi tempoh tertentu kita bayar kepada dia. Dah. Tetapi yang ni tak. Dia bayar, kita bayar, tuan-tuan yang kerjasama ni bayar kepada JPJ. Tak boleh bayar kepada sampah itu, kita elektrik, phone, sampah tu kita pengguna kita merasai kebaikan tu. Kita secara dekat. Tapi saman ini saman ni siapa pun, you swasta tak swasta, kalau JPJ buat pun you tak suka. Sebab you kena saman dan you kena bayar. Air itu you minum. Dianiaya. Sekarang pengguna rasa dianiaya, Datuk? Ya? Pengguna rasa dianiaya? Dia tak perlu rasa teraniaya sebab pada saya maaf cakaplah, sebab awak buat salah. Apa lagi saya boleh buat? Kalau kita di sekolah dulu, awak dah mencuri buku library. Macam mana saya boleh buat lagi? Takkan nak bagi pula kat dia. Ya? Tangkap pencuri ya? Ya? Awak sudah mencuri.
Tetapi awak kena ingat, bila awak langgar traffic light, saya hijau. Okey. Cik Doktor Mani merah, tapi Doktor Mani pergi juga. Saya ikut. Saya pergi hijau, saya pergi. Tiba-tiba Doktor Mani langgar saya. Saya pemandu yang berhemah. Saya Okey. yang betul. Saya minta Doktor bersabar dulu. Sebab kita ada pemanggil daripada jauh. Dato' Sekejap, Doktor. Okey, hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Ghazali daripada Singapura. Oh, Cik Ghazali daripada Singapura. Okey, silakan Cik Ghazali. Mengenai AES ni, saya sokong kerajaan Malaysia ni yang telah mempertingkatkan dia punya tahap persembahan sebagai kerajaan Malaysia. Okey. Kerana dia gunakan AES ni memang bagus. Dan ramai rakyat Malaysia yang masuk dekat Singapura, dia tanya, sini ada kabel tak yang tangkap speed? Dia takut, dia ikut. Bila kerajaan Malaysia, kerajaan ni bikin, dia bising-bising. Dia apa pasal? Kerana yang bising-bising tu orang yang buat salah. Orang yang tak besar tak takut. Macam CCTV. Apa sahaja kat tempat kami doktor ke mana-mana ada CCTV. Kenapa tak cakap apa pasal CCTV? Shopping center. Apa sahaja ada CCTV? CCTV kan tu AES juga. Tangkap orang curi, tangkap orang apa, mencegah jenayah. Jadi sebagai rakyat, kita mesti bercakap gunakan akal. Jangan gunakan tangkal. Kerajaan bersusah payah. Jangan mempersoalkan kerajaan lantik siapa yang dia lantik untuk menjalankan tugas. Kan kerajaan tahu. Saya percaya kerajaan UMNO, kerajaan Malaysia ni dia bersih. Saya ikut perkembangan dari masa ke masa. Saya harap kerajaan Datuk Sri Najib Tun Razak memperbanyakkan lagi AES dan kurangkan kematian kemalangan bila waktu hari-hari hari raya. Okey, baik. Itu. Bila Pak Ala cakap, jadi saya dah cakap jaga baik, lagi banyak kemenangan. Itu saja saya nak komen. Okey, baik. Terima kasih Cik Ghazali daripada Singapura. Dan sebelum kita teruskan dengan soalan lain tu, kita berhenti rehat sekali lagi. Saya nak adakan soalan daripada Dr. Mani tadi. Dan Cik Ghazali tadi? Ya, sekejap lagi. Okey, baik. Kita kembali selepas ini. Baik, terima kasih atas kesetiaan anda dan dari semasa ke semasa laman Sesawang Facebook Dialog terus menerima komen, pandangan dan juga pelbagai persoalan yang diajukan. InsyaAllah kalau terdapat jawab ni saya akan forward kepada pihak komunikasi JPJ untuk menjawab persoalan-persoalan ini. Namun ada yang menarik sebenarnya. Dikatakan sebelum ini telah pun perkenalkan banyak teknologi yang digunakan oleh JPJ, kotak hitam dalam bas satu ketika dulu apa cerita berkubur macam tu. Sekarang diperkenalkan pula AES. Malah ada juga yang mengatakan ramai yang tak suka AES sebab ramai yang suka memandu laju. Itu memang saya akui. Ada yang kata setuju dan terlalu banyak komen. Ada juga mengatakan kemalangan tidak terhad di tempat berlakunya lokasi AES, banyak tempat-tempat lain. Mungkin dia bercadang agar banyakkan lagi tempat diadakan. Dan juga daripada Mak Rozi, tujuan pemasangan untuk apa? Masih lagi bertanya. Walaupun sebelum AES dikuatkuasakan telah pun banyak publicity diberikan. Kalau untuk mendidik katanya membazir di sini Datuk dan eloklah perkemaskan kurikulum sekolah memandu dan sistem ujian memandu. Tapi kalau untuk peringatan alert kata dia kawasan strategi kemalangan pasti akan berlaku di mana-mana. Ini antara komen-komen yang kami terima. Dan sebelum kita berehat tadi pemanggil kita Cik Ghazali daripada Singapura bersetuju dengan tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan kita. Datuk mungkin boleh komen sedikit. Saya nak komen lah. Ini satu pemerhatian yang sangat baik. Saya percaya Encik Ghazali ini memang telah lama berada di Singapura dan juga datang ke Malaysia. Di Singapura ini merupakan sebuah negara yang kata peraturan dan enforce peraturannya begitu ketat lah. Jadi apabila sekian mula-mula memang di Singapura pun ada bantahan begitu gini, tetapi bila sampai kepada generasi baru, orang baru dia telah mematuhi. Bahkan kita apabila berada di Singapura, kita yang suka lari laju, kita tak lari laju. Di sana kita kena beli autopass dan kita behave. Tingkah laku kita seperti penduduk Singapura juga. Kalau kita pergi Australia pun begitu. Kalau kita pergi Jepun pun begitu. Tetapi apabila saya minta maaf Cik Ghazali, walaupun Cik Ghazali menyokong, tapi apabila orang Singapura bawa kereta ke Malaysia, dia lagi laju juga. Pasal apa tu? Pasal tak ada penguatkuasaan yang ketat. Jadi di sini bermakna orang boleh tukar perangai yang negatif ini, bad habit ini dengan adanya
peraturan yang orang kata ada konsekuennya, iaitu kalau awak langgar, awak kena saman. Yang masalah kita sebelum kita buat AS ni, kadang-kadang ada polis, kadang-kadang tak ada JPJ, tak ada, kadang-kadang ada pihak kuasa, kadang-kadang tak ada. Jadi kita selalu ambil risiko. Semalam tengok ada kita slow. Tetapi banyaknya tak ada. Bila tak ada kita laju. Jadi dan pula kita tak boleh duduk 24 jam. Jadi bila ada benda ni dan kita dah ada tempat yang kita nak rawat ini, yang kata kawasan selalu kemalangan ini, kita akan mematuhilah. Jadi poin di saya sini Cik Suami ialah kita akan bertindak, behave dengan baik apabila orang ada peraturan kuat kuasa sepanjang masa. Tak kira hari malam, siang, hari raya, tak hari raya. Hari weekend pun ada kamera itu. AES beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. 365 hari. Yeah, Okey, doktor, saya nak jemput doktor. Ambil tempat saya sekejap. Silakan, doktor. Di sana. Okey. Panas lagi ya. Saya berada di tengah. Saya takut orang bergaduh kat sini. Apa sebenarnya? Saya tak apa panas lagi ni. Apa? Tak panas-panas. Tak panas lagi katanya. Okey, sebelum tu doktor ada yang menyokong kenyataan doktor Encik Amirul Hassan tentang keuntungan tadi kat sini. Katanya syarikat yang memasangnya mendapat keuntungan, ia juga dijadikan modal kuat. Jadi soal keuntungan ni saya kira pihak JPJ perlu memberikan lebih lagi penerangan. Setuju tak doktor? Setuju. Kalau boleh jangan bagi mereka duit lah. Saya macam ni. Saya bagi sedikit lah apa ni cara-cara kita bayar fees perkhidmatan kepada mereka. Yang pertama, dia kena keluarkan saman dulu. Keluarkan saman tu kita lah. Dia ambil gambar, tetapi saman yang sah. Kalau kita tengok sah, kita keluarkan saman. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kena saman itu kena bayar kepada kerajaan lah. Kalau tak bayar, kita tak boleh bayar dia lah. Kalau tak bayar, bawa ke mahkamah. Kalau tak ada pendapatan daripada saman tadi, kita tak boleh bayar. Jadi bermakna di sini kita boleh mengelak daripada daripada dia banyak dapat duit. Syarikat itu akan dapat setiap gambar tu dia dapat dia secara automatik. Itu gambaran mereka. Tak. Dia dapat gambar ni, kita bagi satu saman yang valid RM16. Saman yang valid. Saman yang valid yang kita pakai. Jadi dan tadi kita kata dah dia tak boleh pergi mata tempat. Tempat ni saja you boleh ambil. Yang lain tempat tak boleh. Jadi kalau sama valid, kita pun isu kepada Dr. Mani. Dr. Mani patutnya pergi bayarlah. Katalah 10, Dr. Mani 10 termasuk orang Mani 10 saman. Kita keluar 100 lah kita kata. Keluar saman, cuma yang bayar 50. Jadi 50 kali 300 saja. Itu aja yang kita akan bayar kepada dia ni daripada RM16 satu saman. Kalau tak cukup duit, katalah 100 orang kena saman tetapi seorang tak bayar. RM16 tu kita tak boleh bayar. RM16 satu saman kita tak boleh bayar. Jadi bermakna ada dua. Satu bergantung kepada peringkat pertamanya, bergantung kepada jumlah saman yang valid. Yang kedua, adanya orang bayar. Adanya orang bayar, itu peringkat pertama. Dan ini pun kita limit. Ini kena faham ni, kita limit bayarannya kepada sehingga 5 juta saman tadi. Dan kalau duitnya didasarkan kepada sehingga 80 juta. Ini orang kata peringkat pertama. Kita kekang dia. Sebab kita telah mendapat arahan kabinet bahawa kena balance. Kena balance iaitu company ni janganlah dapat untung banyak sangat. Yang kedua, kita juga kena bagi insentif. Kalau tak bagi insentif sehingga dia tak boleh mengeluarkan saman, jadi orang panggil meniaga pun takkan nak meniaga belum kasap kan. So mesti dia cover balik capital cost dia. Tetapi dia kena ambil risiko. Risiko itu diambil oleh company. Sebab kita tidak memberi satu peruntukan, satu apa sen kepada dia. Dia kena ambil risiko sendiri. Dan kita tak bagi jaminan kepada company ini kalau seoranglah kata dalam Malaysia ni tak melanggar traffic light. Jadi dia tak boleh keluar saman. Bila tak boleh keluar saman, dia tak boleh. Adakah Dato' yakin boleh capai objektif tak ada orang tak langgar traffic light, tak speed? Berdasarkan pada AS. Dia kalau mengikut trend sekarang daripada 23 hari bulan September, trend itu telah menurun.
Daripada awalnya sekarang dah sampai kepada peringkat 70%, 75% dah menurun. Kita gambar yang dia ambil itu telah menurun. Jadi bermakna di sini trend ini akan, kalau lagi banyak haibahan dibuat kepada orang ramai, dan mereka orang ramai pun kena faham buat apa yang nak langgar traffic light, buat apa orang Kemalangan ada turun tak? Kemalangan ni kita kena analisa. Jadi kalau nak analisa ni sekurang-kurangnya data kena ambil 6 bulan lah doktor. Dia tak boleh 2 bulan, 3 bulan. Perbandingan tu baru bagus. Ini soal kajian ni mesti ada tempoh yang munasabah lah. Jadi tetapi indication awalnya, maknanya daripada awal kita boleh tengok orang dah tak langgar traffic light, makin kurang, orang dah tak overspeeding. Itulah kita nak. Itu objektif kita. Jadi makin kuranglah saman dikeluarkan. Dan bila makin kurang saman dikeluarkan, kita makin kuranglah kita bayar kat dia. Jadi kalau semua majoriti tak langgar, baguslah. Dan doktor, saya ada kenderaan dalam pekalan data 24 juta. Yang aktif 15 juta. Dan setakat ini kita keluarkan saman 15 juta yang aktif ya. Saya ingat tu 15 juta maknanya yang selalu renew road tax. Yang kita keluar saman tak sampai 270,000 lagi. Berapa persen daripada 15 juta yang aktif. Bermakna di luar sana, Cik Suami, di luar sana ramai yang orang ikut undang-undang. Mungkin kerana, kalau 50% jumlah lokasi itu masih terhad. Biar saya habiskan. Kalau 50% suka langgar undang-undang, daripada 15 juta, 7 juta dah saya dapat saman, keluarkan saman. Ni baru 270 berapa persen. Tak sampai separuh juta 500,000. Ini bermakna di luar sana ramai yang ikut undang-undang. Yang golongan ini yang tak ikut undang-undang, yang akhirnya menyebabkan aksiden berlaku. Dan orang yang ramai itu kita perlu lindungi. Ya, kita perlu lindungi. Jadi soal doktor kata persuasaan, saya telah jelaskan tadi bahawa dia bukan persuasaan, dia service provider. Datuk, satu soalan terakhir. Soalan terakhir. Ringkas dapat cukup masa. Jawab. Ringkas dapat. Ada kerajaan negeri, ada pihak membantah negeri. Besok adalah hari terakhir. Kalau mereka besok, kalau lusa kalau mereka nak cabut kamera tu, apa akan jadi? Saya tidak percaya mereka akan cabutlah. Tidak percaya. Yang pertama dari segi moral, kenapa usaha yang baik ini perlu dibalas dengan satu tingkah laku yang begitu pada saya lah, tidak sesuai dengan zaman lah. Kita ada peraturan undang-undang. Kalau tak suka dengan sesuatu perkara, seperti saya saman, kalau rasa tuan tak bersalah, bawa pergi mahkamah. Jadi pada saya, tindakan begitu tidak akan diambil oleh mana-mana pihak lah nak pergi untuk apa. Kita ada peraturan. Kita nak roboh rumah squatters pun kita ada peraturan. Dan setakat ini belum ada satu AES yang pun Tak ada pun. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih Cik Saleh. Dan terima kasih Dr. Manuel kerana bersama kami, dan terima kasih kepada anda yang terus memberikan pandangan komen di laman sesawang Facebook Dialog pada malam ini. Dan mungkin segala persoalan selepas ini anda boleh terus ajukan kepada JPJ untuk mendapatkan lebih terperinci mengenai sistem AES ini, dan pastinya sistem yang diwujudkan ini adalah untuk kebaikan kita bersama, ya, dengan kadar kemalangan yang sebelum ini dicatatkan begitu tinggi, namun dengan pelaksanaan AES ini sedikit sebanyak seperti mana telah dinyatakan oleh Datuk telah menunjukkan penurunan dari segi pengeluaran saman, ya, dan juga kesalahan kelajuan dan juga melanggar lampu isyarat. Jadi terima kasih kepada anda semua juga yang hadir pada malam ini di Studio 1, dan insyaAllah minggu hadapan kita akan bercakap mengenai integriti penguatkuasaan, integriti agensi penguatkuasaan, salah satunya JPJ juga terlibat. Kita nak lihat sejauh mana agensi ini mempunyai integriti dalam pelaksanaan tugas. InsyaAllah minggu hadapan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam satu Malaysia.
Thank you.